Boleh Ustaz. Yalla. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnianya kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama hadir pada malam ini, sesi yang ke-8 dalam diskusi dan bacaan kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah dikarang oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Pada sesi yang lepas kita telah mulakan bacaan bab yang menceritakan tentang cincin Nabi SAW. Cuma kita tidak habiskan, iaitu kita berada pada hadis ke-91. Betul? Nah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Qala wa bihi ilay qala hadatsana Muhammad ibn Yahya qala hadatsana Muhammad ibn Abdullah al-Ansari hadatsani abi an Thumamah an Anas bin Malik qala, daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu telah berkata, kana naqshu khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadun satrun wa rasulun satrun wallahi wa rasulu satrun wallahi satrun. Jadi daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, adalah ukiran cincin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Muhammad satu baris, Rasulu satu baris, Allahi satu baris. Boleh. Semuanya ulama berbeza pandangan. Ukiran tu Muhammad Rasulullah daripada atas Muhammad, lepas tu Rasul, lepas tu Allah, ataupun Muhammad tu daripada bawah, Muhammad Rasulullah, Allah tu duduk atas sekali. Yang lebih tepat ialah ikut turutan macam biasa, Muhammadur Rasulullah. Tak, walaupun dikatakan oleh Al-Imam Al-Isnawi, bacaan ataupun tulisan pada cincin Nabi tu ialah Muhammad kat bawah, Rasulullah, mana Allah tu kat atas sekali, tulisan tu. Boleh? Nah, ukiran itu berbeza-beza ikut individu. Ukiran yang ada pada cincin Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ialah kafa bil mauti wa'idha, maknanya memadai mati itu sebagai peringatan kepada kita. Ukiran yang ada pada khatam Sayyidina Ali karramallahu wajhah ialah lillahil mulk, maknanya bagi Allah kerajaan, kekuasaan. Ukiran yang ada pada cincin Hudzaifah wa Ibnul Jarrah radhiyallahu taala anhuma ialah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ukiran yang ada pada cincin Abu Ja'far Al-Baqir ialah al-izzatu billah, kemuliaan bagi Allah. Ukiran yang ada pada Sayyidina Ibrahim Al-Nakhai ialah as-siqatu billah. Yang ada pada cincin Masruq ialah bismillah. Boleh? Yang ada pada cincin Sayyidina Musa AS, likulli ajalin kitabun. Jadi masing-masing ada ukiran, dan dengan ukiran itu mengingatkan mereka tentang kebesaran Allah, tentang kekuasaan Allah dan sebagainya. Nah, okey, kita teruskan. وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي أبو عمرو قال حدثنا نوح ابن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس بن مالك daripada Sayyidina Anas karramallahu wajhah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kataba ila Kisra wa Qaisara wan Najashi. Jadi Sayyidina Anas menceritakan sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam menulis, mengutus surat
kepada Kisra, Qaisar dan juga An-Najashi. Kisra ni ialah laqab, gelaran bagi setiap raja di Parsi. Dan Kisra ni bahasa Parsi yang telah diarabkan. Asalnya ialah Khasra, Khasinra. Kemudian diarabkan jadi Kisra. Nah, bila mana surat Nabi yang menyeru Raja Kisra memeluk agama Islam ataupun menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, maka Raja Kisra mengoyakkan surat tersebut. Jadi Allah Taala, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kerajaan Kisra dihancurkan. Maka ianya benar-benar berlaku. Wa Qaisara, begitu juga Nabi hantar surat kepada Qaisar. Qaisar ni gelaran bagi setiap raja di Rom. Wan Najashi, gelaran bagi raja di bumi Habasyah. Seperti mana kalau kita sebut Fir'aun, itu gelaran bagi raja-raja Kibt, raja Kibti. Kalau Al-Aziz, raja bagi Mesir. Kalau Tubba', raja bagi Himyar. Kalau Khaqan, raja bagi Turki. Raja-raja Turki gelarannya ialah Khaqan. Di Malaysia apa? Agung tak? Nah, faqila lahu, maka dikatakan kepada Nabi SAW, ada pemuda lah, berkata kepada Nabi, innahum la yaqbaluna kitaban illa bi khatamin. Maknanya puak-puak ni, raja-raja ni tidak menerima surat melainkan ada cap. Sebagai bukti surat tu memang betul datang daripada si fulan dan si alan. Boleh? Nah. Fasagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman halqatuhu fiddatun. Maka Nabi pun buat cincin. Nabi buat cincin kat sini bukan Nabi yang sendiri yang buat tak, tapi Nabi arahkan buat. Dan kita telah sebut sebelum ni yang buat cincin Nabi lah Ya'la bin Umayyah dengan arahan Nabi. Nah. Jadi cincin tu halqatuhu fiddah. Maknanya bulatan cincin tu tak dibuat daripada fiddah, iaitu perak. Wa naqasha fihi, dan as-saghir tadi, mana orang yang buat cincin tadi iaitu Ya'la ibn Umayyah menulis padanya, iaitu pada tapi kalau tengok dalam kitab wa naqasha fihi wa naqasha Rasulullah lah. Tak, jadi Nabi yang buat, Nabi yang tulis. Tapi hakikatnya yang menulis itu ialah Sayyidina Ya'la bin Umayyah. Tapi dinisbahkan kepada Rasulullah sebab Rasulullah ialah al-amir, pengarah, orang yang menyuruhkan. Adik, yang kat luar adik. Okey, wa naqasha fihi Muhammadur Rasulullah, dan ditulis padanya ukiran Muhammadur Rasulullah. Faham tu? Jadi kat sini disebut Nabi buat cincin. Cincin tu dia punya bulatan tu daripada perak. Adapun dia punya apa nama tu? Oh, panggil apa? Tak ingat pula. Anak cincin apa? Batu cincin tu. Batu cincin tu diperbuat daripada Habasyian yang telah kita sebut sebelum lah, daripada Aqiq Yaman. Daripada batu Aqiq Yaman. Nah. Okey. Ada sebahagian manusia mengatakan Nabi melukis rupa manusia pada cincin tu. Dakwaan itu tidak tepat. Dakwaan itu tidak tepat. Sebab mereka beristidlal dengan hadis mursal ataupun hadis mu'dal yang tertolak. Ada dalam hasyiah, boleh bacalah. Kemudian hadis seterusnya, hadis 93, wa bi ilai qala haddatsana Ishaq ibn Mansur qala haddatsana Sa'id ibn A'amir wal Hajjaj ibn Minhal an Hammam an ibn Jurayj an Az-Zuhri an Anas, daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a naza'a khatamah. Sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam bila mana masuk ke dalam al-khala', iaitu ke dalam tandas, maka Nabi cabut cincin Nabi alaihi salatu wassalam. Kerana apa? Kerana pada cincin tu ada nama Muhammadur Rasulullah. Nama Muhammad pun ada, nama Allah Azza wa Jalla pun ada. Jadi bila ada nama-nama yang mulia, boleh kita tinggal kat luar, jangan bawa ke dalam. Kalau bimbang kena curi, maka bawa ke dalam tapi letak dalam poket dan sebagainya. Jangan dedahkan kepada udara tandas.
Faham tu? Nah, jadi daripada hadis ni ulama sebut, kalau kita bawa juga cincin yang padanya ada nama-nama yang dimuliakan, sama ada nama Nabi, nama malaikat, nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka hukumnya makruh. Makruh tanzih. Ada pandangan kata makruh tahrim. Nah, cumanya kadang-kadang nama kita pun ada Muhammad. Contoh Muhammad Salah. Contohlah, saya tak ada Muhammad. Muhammad Ali, Muhammad Bakr, wahakadha. Jadi ketika itu tengok, kalau dia tulis Muhammad kat cincin itu, Muhammad Bakr, apa yang kamu kehendaki dengan Muhammad? Kalau diri dia, maka tak ada masalah bawa masuk tandas. Tapi kalau dia kehendaki dengan Muhammad tu Nabi SAW, maka ketika itu makruh dibawa masuk ke dalam tandas. Faham tu? Nah. Hadis 94. Wa bihi qala haddatsana Ishaq bin Mansur, qala haddatsana Abdullah bin Numair, haddatsana Ubaidullah bin Umar, an-Nafi' an Ibn Umar, qala, daripada Nafi' daripada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar telah berkata, ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min wariqin. Nabi SAW telah membuat dan mengambil cincin daripada wariq. Wariq maknanya ialah perak. Boleh? Wariq ialah perak. Fakana fi yadihi. Dan cincin itu ada pada tangan Nabi. Nabi pakai. Nabi pakai kat tangan mana? Ni. Tangan khinsir. Tangan khinsir. Fakana fi yadihi thumma kana fi yadi Abi Bakr. Kemudian selepas daripada Nabi pakai dan Nabi wafat, cincin itu berpindah tangan, diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Boleh? Riwayat di Umar. Kemudian setelah Abi Bakar pula meninggal radhiyallahu taala anhu, diserahkan cincin itu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Thumma kana fi yadi Uthman hatta waqa'a fi bi'ri Aris. Kemudian cincin tu dipindah milik kepada tangan Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman pula pakai selepas Sayyidina Umar meninggal. Hatta waqa'a fi bi'ri Aris, sehinggalah cincin tu jatuh dalam satu perigi yang namanya Aris. Sebelum tu kita tengok sikit fawaid bawah tu. Okey, jadi dalam hadis ini disebut cincin tu selepas Nabi wafat berada pada Sayyidina Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Hadis yang kita baca ni bertentangan dengan hadis lain yang mengatakan cincin itu Sayyidina Abu Bakar letak pada individu yang bernama Mu'ayqibin untuk jaga. Bila mana Sayyidina Abu Bakar ada hajat untuk cop, maka dia ambil cincin itu, dia pakai cop. Tak. Jadi kat sini disebut Sayyidina Abu Bakar yang pakai pada jari. Semakan afiyat, pada jari, pada tangan Sayyidina Abu Bakar. Dalam hadis yang lain, tak menyebut Sayyidina Abu Bakar tak pakai. Malah dia letak kepada seorang yang bernama Mu'ayqibin untuk jaga, dan bila mana diperlukan diambil, maka barulah Sayyidina Abu Bakar guna untuk cop. Boleh? Jadi ada pertembungan tak? Ulama jawab tak ada pertembungan apa-apa pun. Lepas tu macam mana nak gabungkan dua hadis tu? Dua riwayat yang ada. Ulama sebut cara nak jawab mudah je. Ulama-ulama ni ataupun Sayyidina Abu Bakar tak. Kadang-kadang dia pakai tu untuk ambil berkat. Beliau pakai untuk ambil berkat. Jadi kebanyakan waktu memang cincin tu berada pada Mu'ayqib. Tak. Semuanya Sayyidina Abu Bakar jangan-jangan pakai. Jadi pakai jugalah. Jadi tak salah sebut semakan fi yadi Abi Bakar. Kemudian cincin tu berada pada tangan Sayyidina Abu Bakar. Itu cara nak himpunkan. Jadi boleh daripada Sayyidina Rasulullah kemudian berpindah kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu, sehinggalah jatuh di perigi Aris. Aris. Aris ni ialah satu telaga di satu kebun yang dekat dengan Masjid Quba. Perigi ni dinisbahkan kepada Aris kerana
Aris itu ialah nisbah kepada seorang pemuda Yahudi namanya Aris. Jadi dipanggil Bi'ru Aris. Sudah jadi dia yang buat kot. Perigi tu, perigi Aris. Yang mana Aris tu maknanya ialah al-falah, kejayaan apa dia. Tak pandai, suruh Umi buka. Suruh Umi buka. Kakak main kat luar kak? Ya Allah. Mana dia? Saya tak boleh, kalau bising sikit jadi hilang fokus. Mana tadi? Jadi bila jatuh dalam perigi tu, Sayyidina Uthman bersungguh-sungguh cari tapi tak dapat. Dan ulama sebut itu isyarat kepada pengakhiran pemerintahan Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi selepas hilangnya cincin tu, berlaku banyak fitnah. Sehinggalah beliau sendiri, iaitu Sayyidina Uthman dibunuh. Radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian disebut naqshuhu Muhammadur Rasulullah. Jadi ukirannya ialah Muhammadur Rasulullah. Sama ada atas tu Muhammad, lepas tu diakhiri dengan Allah, ataupun bawah Muhammad, atas ialah Allah. Boleh? Yang sebagaimana telah kita sebutlah. Okay, selesai tentang cincin Nabi SAW. Kemudian kita masuk pula babu ma ja'a fi anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminih. Adalah Nabi SAW memakai cincin pada belah tangan kanan. Belah tangan kanan. Jadi tak ada cerita tentang cincin Nabi. Tak. Ini cerita tentang Nabi pakai belah mana? Kanan ke ataupun tangan kiri. Wabi qala haddatsana Muhammad ibn Sahl ibn Askarin al-Baghdadi wa Abdullah ibn Abdurrahman qala haddatsana Yahya ibn Hassan haddatsana Sulaiman ibn Bilal an Syarik ibn Abdullah ibn Abi Namir an Ibrahim ibn Abdullah ibn Hunain an Abi an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatamahu fi yaminih. Adalah Nabi SAW memakai cincinnya belah tangan kanan. Mana di tangan kanan lah. Kanan, belah kanan ni. Kat jari khinsir lah. Saya dia panggil ni. Jadi manis ke apa. Kerana apa pakai belah kanan? Kerana memakai cincin ni padanya ada nau'u takrim. Nau'u takrim, kemuliaan. Maka bila benda yang mulia ni kita letak belah kanan. Nah. Ada orang kata pakai cincin belah kanan ni itu syiar bagi ar-rawafid. Pandangan itu ditolak, tiada asal, tiada asal. Malah Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala atau Imam Tirmizi menakalkan daripada Imam Bukhari, sesungguhnya memakai cincin belah kanan ini merupakan satu perkara yang paling sahih, yang warid dalam bab pakai cincin. Tak. Mana berbanding belah kiri, belah kanan tu hadis lebih kuat. Nah. Okey. Cumanya ada juga riwayat kata Nabi pakai belah kiri. Maka samalah. Ulama akan berperanan untuk menggabungkan hadis tu. Ataupun menerangkan hadis yang zahirnya nampak pertembungan. Jawapan ulama ialah kebanyakan Nabi pakai belah kanan. Cuma jangan-jangan Nabi pakai juga belah kiri. Fi ba'dil ahwal Nabi pakai belah kiri. Tapi pada khinsir jugalah. Sebagai ulama kata Nabi ada dua cincin. Dan memang kita sebut sebelum ni Nabi ada dua cincin. Satu cincin yang pure daripada perak. Yang atas tu ada ukiran Muhammad Rasulullah. Satu lagi cincin yang atas tu ada apa? Ada batu cincin daripada aqiq. Daripada batu aqiq Yaman. Tak. Jadi dipakai pada dua-dua belah tangan. Ni satu, ni satu. Boleh. Dia sebahagian kata satu cincin je. Cuma Nabi pakai belah kanan. Jangan-jangan selalunya belah kanan, kadang-kadang belah kiri. Tak. Ataupun dua cincin tu Nabi pakai kanan dan kiri dalam satu masa. Faham tak? Ala kulli hal, memakai cincin belah kiri ni bukan makruh dan juga bukan khilaful aula. Bukan kurang molek. Malah ianya sunnah. Sebab Nabi buat. Cumanya pakai belah kanan tu lebih afdal. Tu dia. Hadis 90 ni. Wa bi ilai qala hadatsana Muhammad ibn Yahya qala hadatsana Ahmad ibn Salih hadatsana Abdullah ibn Wahb
an Sulaiman bin Bilal an Syarik bin Abdullah bin Abi Namir nahwah. Daripada Abdullah bin Abi Namir hadis umpamanya. Kita dah sebut sebelum ni beza antara nahwahu dengan juga dan juga mislahu, boleh tengok semualah. Hadis 97 wa bilai qala hadatsana Ahmad ibn Mani' qala hadatsana Yazid ibn Harun an Hammad ibn Salamah qala, daripada Sayyidina Hammad ibn Salamah telah berkata, Ra'aitu ibn Abi Rafi'in yatakhattamu fi yaminih. Aku melihat Ibnu Abi Rafi' memakai cincin belah pada tangan kanannya. Fasa'altuhu an dhalik. Maka aku tanya. Abu Salamah tanya Ibn Abi Rafi', pasal apa pakai belah kanan? Faqala, maka jawab Abu Rafi', Ra'aitu Abdullah ibn Ja'far yatakhattamu fi yaminih. Aku melihat Abdullah ibn Ja'far, yang beliau merupakan sahabat Nabi seperti ayahnya, memakai belah kanan. Jadi ceritanya Hammad ibn Salamah tanya Ibnu Abi Rafi', pasal apa pakai belah kanan? Maka dijawab oleh Abu Rafi', aku melihat Abdullah bin Ja'far, sahabat Nabi, pakai belah kanan. Faqala Abdullah bin Ja'far, maka Abdullah bin Ja'far itu pula radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi itu, kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yaminih. Adalah Nabi bila mana pakai cincin, Nabi pakai belah kanan. Alaihi salatu wassalam. Faham? Nah. Di dalam Hasyiah Al-Bajuri disebut hikmah kenapa pakai pada jari khinsir. Hikmahnya ialah bila kita pakai pada jari khinsir, ia lebih jauh daripada perbuatan kita menghina cincin tu. Sebab apa? Sebab jari manis tak? Jarang kita sentuh barang. Kalau kita ambil barang, benda tu paling sikit sentuh barang yang ni lah. Yang paling banyak belah-belah ni, empat ni. Betul? Antara hikmah lain ialah dia memudahkan kerja. Kalau duduk sini susah kita nak pegang apa-apa kan. Jadi kalau duduk hujung ni tak ada isu lah. Sebab kita banyak guna jari yang empat ni untuk pegang sesuatu. Itu yang disebut oleh Imam Ibnu Jama'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Boleh? Nah, kita tidur kan? Kita tidur. Sekolah kita tidur. Ini baru bini seorang ni. Anak dua. Cuba bayang kalau bini dua, anak empat. Anak 8 ke? Hadis 98. Wa bilai qala haddatsana Yahya ibn Musa qala haddatsana Abdullah ibn Numair qala haddatsana Ibrahim ibn Al-Fadl an Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil an Abdullah ibn Ja'far. Jadi daripada Sayyidina Abdullah ibn Ja'far telah berkata, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminih. Adalah Nabi memakai cincin pada belah tangan kanan. Kat sinilah sini, jari khinsir. Dalam satu riwayat lain sebut belah kanan ni lebih sesuai dan lebih layak untuk dicantikkan berbanding belah kiri. Nah, hadis 99. Adik. Habib qala hadatsana Abu Al-Khattabi Ziyad ibn Yahya, hadatsana Abdullah ibn Maimun. Di sini adik. An Ja'far ibn Muhammad an Abi, an Jabir ibn Abdullah, daripada Sayyidina Ja'far, daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminih. Sama ni hadis ni. Nabi pakai cincin belah kanan. Nah. Hadis yang ke-1, wa bilai qala hadatsana Muhammad ibn Humaid Ar-Razi, hadatsana Jarir an Muhammad ibn Ishaq an As-Salti ibn Abdullah. Jadi daripada Sayyidina As-Salti ibn Abdullah telah berkata, kana Ibnu Abbas yatakhattamu fi yaminih. Adalah Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu memakai cincin belah kanan. Wala ikhaluhu illa qal. Ikhaluhu itu mana? Wala adhunnuhu. Aku tidak menyangka, melainkan dia berkata. Jadi kata As-Saltu bin Abdullah. Kata As-Saltu bin Abdullah, aku tidak menyangka, melainkan Ibnu Abbas berkata. Apa yang Ibnu Abbas kata? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yaminih. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam memakai cincin pada belah
Belah kanan. Faham tu? Ikhalu tu boleh baca ikhalu ataupun akhalu. Kalau ikut qiyas akhal fa'al. Tapi dibaca ikhalu min babi as-sama'. Mana bukan qiyas lah. Hadis satu-satu. Wa bi ilai qala hadatsana Muhammad ibnu Abi Umar. Ada larangan memakai apa nama tadi? Adakah ada larangan memakai cincin pada jari telunjuk Ustaz bagi perempuan? Wallahu a'lam. Maksud tidak ada sebarang masalah pakai. Tapi mulain pakai jari khinsir ikut Nabi Nah. Pakai jari-jari lain tu taklah sampai beringkat haram, mungkin hukum-hukum makruh gitu sajalah. Wallahu a'lam. Tak pastilah. Yang sunnahnya jari khinsir. Qabilai qala hadatsana Muhammad ibnu Abi Umar hadatsana Sufyan an Ayyub ibn Musa an Nafi' an ibn Umar, daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah. Nabi membuat ataupun mengambil cincin daripada fiddah, perak. Wa ja'ala fassahu mimma yali kaffah. Kemudian Nabi jadikan batu cincin tu duduk dalam. Mimma yali kaffah, duduk dalam batu cincin. Bukan kat luar. Biasa kita pakai kat luar kan batu cincin. Nak tunjuk ke orang jenama mahal ataupun harga mahal. Tak, Nabi pakai kat dalam. Okey. Faham tu? Sebab apa Nabi pakai kat dalam? Sebab ia lebih menjauhkan diri daripada ujub. Tak kena 2-3 ribu dia punya mata cincin tu. Rasa sombong kaya boleh. Jadi tutup sikit, jangan bagi orang nampak. Kemudian nak jaga daripada tulisan-tulisan yang ada tu daripada rosak. Contohlah cincin yang Ana buat Salah Ibn Abdul Aziz. Jadi kalau semua duduk bahagian luar ni, kena sana kena sini, maka tulisan tu sikit-sikit lama-lama jadi rosak. Maka kita letak dalam nak jaga, jadi tekan molek. Adik, main tu. Pergi tidur tidur. Duduk seorang je lah. Selesai kat situ. Semuanya apa? Ada sikit tambahan. Tak selesai lagi lah maknanya. Tu. Apa yang tak selesai? Ada juga hadis yang beritahu Nabi pakai ala zuhuriha. Maknanya batu cincin tu terzahir keluar. Macam sama kita pakai. Jadi ulama himpunkan. Mereka berkata Nabi pakai kat dalam pun ada, Nabi pakai kat luar pun ada. Boleh? Tapi tidak ada pertembungan juga lah. Wa naqasha fihi Muhammad Rasulullah. Dan Nabi arahkan ataupun Nabi letak ukiran Muhammad Rasulullah. Wa naha an yanqusha ahadun alaih. Dan Nabi larang orang lain buat tulisan ataupun ukiran yang sama Muhammad Rasulullah. Sebab apa? Takut jadi fitnah. Takut jadi penipuan. Tak. Tulisnya Zaid, dicop dengan Muhammad Rasulullah, dia hantar ke pembesar mana-mana. Dalam tu menghina agama ke apa ke. Tak. Jadi disangka datang daripada Nabi. Sedangkan daripada Zaid. Sebab tu dilarang. Dilarang. Okey. Sebab apa dilarang tadi? Takut ada penipuan, kekeliruan. Jadi, oleh yang demikian, bila mana Nabi wafat, larangan tu terangkat. Sebab tidak ada dah penipuan. Confirm kalau hari ni, kita dapat surat, tulis itu Muhammad Rasulullah. Tak, daripada Muhammad Rasulullah. Itu confirm menipu. Kaki lebong. Rasul Melayu, contoh. Tak, sebab apa? Nabi dah wafat. Jadi, selagi mana Nabi ada, tak boleh. Nabi dah tiada, alaihi salatu wassalam, maka dibenarkan. Naam. Ya Allah. Wa huwa alladhi saqata min mu'ayqibin fi bi'ri Aris. Dan cincin inilah yang jatuh daripada Mu'ayqib pada zaman Sayyidina Uthman. Tak. Dalam bi'ir Aris, dalam perigi Aris. Jadi hadis ini sebut cincin itu jatuh daripada Mu'ayqib.
Sedangkan hadis yang kita baca tadi jatuh daripada tangan Sayyidina Uthman. Kalau tengok dalam syarah, tak boleh jadi syarahannya begini. Sayyidina Uthman minta cincin tu daripada Mu'aikid, penjaga cincin tu. Dan Sayyidina Uthman pakai. Dan akhir sekali jatuh ke dalam Bi'ri Aris, telaga Aris daripada tangan Sayyidina Uthman sendiri. Nah. Ya Allah. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما. Jadi daripada Ja'far bin Muhammad, daripada ayahnya telah berkata, adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain memakai cincin pada belah kiri, tangan belah kiri. Jadi ada hadis yang menceritakan Sayyidina Hasan dan Husain pakai belah kiri. Dan Nabi pun pernah pakai belah kiri sebagaimana telah kita bincangkan. Wabila qala hadatsana Abdullah ibn Abdul Rahman anba'ana Muhammad ibn Isa wa huwa ibn At-Tabba'. Hadatsana Abbad ibn Al-Awwam an Sa'id ibn Abi Arubah an Qatadah an Anas ibn Malik qala. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu berkata, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminih. Nabi pakai cincin belah kanan. Hadis yang sama. Wabila qala hadatsana Muhammad ibn Ubaid al-Muharibi qala hadatsana Abdul Aziz ibn Abi Hazim an Musa ibn Uqbah an Nafi' an ibn Umar qala ittakhadha, daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, anak Sayyidina Umar Abdullah telah berkata, ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min dhahab. Nabi pernah membuat dan memakai cincin daripada emas. Sebab tu disebut fakar yalbasuhu fi yaminih. Nabi pakai juga cincin emas tu belah kiri, belah kanan. Jadi hadis ni dibawa sebab kita dalam tajuk Nabi pakai cincin belah kanan. Dan dalam hadis ni disebut Nabi pakai belah kanan. Cincin tu walaupun diperbuat daripada emas. Jadi sebelum Nabi pakai tu sebab sebelum tu belum diharamkan lagi. Ketika itu belum diharamkan lagi. Fattakhadhan nasu khawatima min dhahab. Maka manusia pun ikut Nabi. Masing-masing buat cincin daripada emas. Fatarahahu wa qal. Kemudian Nabi campur cincin emas tu. Dan Nabi berkata, la albasuhu abada. Aku tidak akan pakailah cincin itu. Jadi ketika itu diharamkan. Jadi sebelum tu dihalalkan pakai cincin emas bagi lelaki, kemudian diharamkan. Bila mana pengharaman wahyu tentang pengharaman pakai cincin itu Nabi dapat, Nabi terima, maka Nabi pun campurkan cincin tu. Fatarahan nasu khawatimahum. Manusia pun terus ikut. Fatul ta'qib. Maknanya lepas Nabi tahuk, buang. Lepas Nabi buang cincin tu, tak. Maka sahabat Nabi pun pakat buang belaka cincin tersebut. Dalam khabar yang sahih, Nabi menyebut, bila mana Nabi pegang emas dan perak, emas dan sutera, Nabi sebut hadzani haramun ala dzukuri ummati halul li inathihim. Dua benda ni iaitu emas dan juga sutera haram bagi umat lelaki. Haram bagi lelaki daripada umatku dan halal untuk kalangan wanita. Nah. Jadi kemudian disebut kata Imam Nawawi, pakai cincin hari ni, cincin emas bagi lelaki haram. Ijma'an. Adapun pandangan yang disebut oleh Imam Ibn Hazm yang dikatakan mengharuskan pakai cincin emas bagi lelaki. Tak, begitu juga sebagai ulama kata sekadar makruh tidak haram, maka dua-dua tu batilan. Tertolak sebab apa? Sebab hadis yang kita sebut tadi jelas-jelas menunjukkan Nabi campur dan buang cincin emas tersebut. Faham tu? Jadi kat sini Imam Nawawi lah yang mengkritik Imam Ibn Hazm tu, bukan saya. Ya Allah. Yang macam cerita. Jadi pakai emas ni memang tak boleh. Cincin emas ni memang tak boleh. Walaupun kita sebut sebagai tiba-tiba. Mana contohlah
orang ajak berperang, semboyan perang telah berbunyi, kita ambil cincin emas pakai. Atas dasar pun mungkin untuk menahan diri daripada dipukul dan sebagainya. Kita sebut tidak boleh juga, walaupun tujuan begitu. Sebab memang cincin ni tidak ada tujuan pun. Tujuan begitu tu tidak valid. Cincin pakai sini. Bukan ad-dir' dan sebagainya, bukan baju besi ke apa. Berbeza kalau al-harir, kalau pakai baju sutera, yang tu kalau terdesak, yang tu boleh. Contoh semboyan perang berbunyi, jadi dia tengok-tengok tak ada pakaian melainkan sutera, dia pun pakai sutera, itu boleh. Sebab pakaian tu adalah dia punya function tu dalam perang. Tak, menahan daripada panas, menahan daripada sejuk. Sepanjang perjalanan nak pergi berperang, balik tu pula tengah perang. Tapi kalau cincin tidak ada peranan pun dalam perang, maka tidak dibenarkan. Jadi tak boleh pakai cincin emas sama ada fil amni wal harb, ketika aman dan juga ketika peperangan. Itu bagi lelaki. Nah, kita baca lagi sampai pukul 10. Saya nak baca sampai sifat baju besi Nabi. Sikit lagi. Ya Allah. Kemudian masuk tajuk yang ke-14. Babu ma ja'a fi sifati sayfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membincangkan tentang pedang Nabi alaihi salatu wasallam. Kenapa bab ini disebut selepas bab cincin? Kerana cincin digunakan untuk cop. Satu surat yang Nabi utus menyeru pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar untuk masuk Islam. Mana seru dengan baik dulu. Tak terima juga, maka angkat pedang. Peranglah maknanya. Sebab tu disebut selepas daripada Al-Khatam. Nabi SAW mempunyai banyak pedang. Antaranya ialah pedang Nabi yang bernama Al-Ma'thur. Ini pedang yang pertama Nabi milik. Diwarisi daripada ayah baginda SAW. Nabi juga ada pedang namanya Al-Qadib. Ada Al-Qula'i. Nisbah kepada Qala'. Satu tempat di kampung, di badiah kampung. Nabi ada Battar. Nabi ada Al-Hadfu. Nabi ada pedang namanya Al-Mikhdham. Juga Nabi ada pedang Ar-Rasub. As-Samsamah. Nabi ada pedang namanya Al-Lahif. Dan juga pedang namanya Dhul Fiqar ataupun Dhul Faqar. Boleh baca dulu. Nah. Antara mukjizat Nabi yang disebut oleh para ulama ialah Nabi SAW pernah bagi kepada Sayyidina Uqashah satu kayu keras ketika mana pedang Sayyidina Uqashah patah. Ketika mana perang Badar. Jadi Nabi bagi kayu, Nabi sebut idrib bih. Mana pukul dengan pedang ni. Pukul dengan kayu ni. Maka bila sampai saja dekat tangan Sayyidina Uqashah, pedang tu berubah jadi pedang pula. Batu pula. Mabuk ni. Kayu yang keras tu berubah jadi apa? Jadi pedang. Yang memancar, yang panjang dan putih dan juga sangat tajam. Dan Sayyidina Uqashah gunakan pedang tu buat berperang. Bukan pada Badar sahaja, malah Al-Masyahid. Peperangan selepas tu pun digunakan pedang tersebut. Baginda Nabi SAW juga pernah bagi kepada Abdullah bin Jahsh pada perang Uhud. Ketika itu pedang beliau, iaitu pedang Abdullah bin Jahsh, hilang ke ataupun patah ke. Jadi Nabi bagi ketika itu pelepah tamat. Bila sampai kat tangan Abdullah bin Jahsh, berubah menjadi pedang. Dalam bab ini ada hadis cerita tentang pedang ada 4. Baca wa bihi qala hadatsana Muhammad ibn Bashar wa bihi qala semula wa bihi qala hadatsana Muhammad ibn Bashar hadatsana Wahab ibn Jarir qala hadatsana Abi an Qatadah an Anas daripada Sayyidina Anas karramallahu wajhah qala kana qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddah, adalah hulu pedang Nabi SAW dibuat daripada fiddah. Tahu tak hulu pedang? Ini contoh pedang. Tak. Ini bukan pedang ni. Yang viral pula. Saya kata pedang tak. Contoh. Bukan boleh kira zaman viral ni. Tak. Jadi ni pegang, kita pegang sini kan. Ni atas ni.
Itu kita panggil apa tu? Itu kita panggil qabi'ah. Jadi qabi'ah tu dibuat daripada fiddah, daripada perak. Boleh? Faham tak? Ni atas ni, bahagian atas ni. Ada bulat sikit ke ada apa itu. Yang buat daripada fiddah. وأبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن البصري. Daripada Sa'id bin Abil Hasan Al-Basri telah berkata, kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddah. Adalah hulu pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuat daripada fiddah, daripada perak. Ini pedang yang mana satu ni? Nabi kan banyak pedang. Pedang yang bernama Zulfaqar ataupun Zulfiqar. Yang hujung dia tu, yang hulu dia tu diperbuat daripada perak. Nah. Wabillahi qala hadatsana Abu Ja'far Muhammad ibn Sudrana Al-Basri qala hadatsana Talib ibnu Hujairin an Hudin wa huwa ibnu Abdullah ibn Sa'id an jaddih. Daripada Talib, nama orang Talib ibnu Hujairin, daripada Hud. Hud ni ialah anak kepada Abdullah bin Sa'id, daripada atuknya. Qala, atuk belum mak, yang merupakan sahabat Nabi, yang bernama Mazbudah. Jadi daripada Mazbudah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, telah berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fathi. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam masuk pada hari pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah. Wa ala sayfi zahabun wa fiddah, dan di atas pedang Nabi itu ada emas dan perak. Maksudnya pedang Nabi ketika itu dihias oleh emas dan perak. Boleh? Kalau tengok dalam hasyiah kata hadis ini lemah dan sebagainya. Ala kulli hal dalam mazhab Syafi'i, lelaki dibenarkan untuk menghiaskan pedang dengan emas. Tak dengan perak saja. Boleh dengan emas. Dengan tak. Nah. Dalam mazhab Syafi'i, lelaki dibenarkan menghiaskan alatan perang dengan perak semata, emas tak boleh, silap. Perak semata, emas tak boleh. Itu bagi lelaki. Boleh. Alatan perang kita boleh hiaskan guna perak, emas tak boleh. Itu kalau kita lelaki lah. Kalau perempuan pula memang tak boleh hias langsung. Guna emas tak boleh, guna emas tak boleh, guna perak tak boleh. Sebab mereka tak perang, mereka bukan jenis mereka angkat senjata. Jadi mereka tak boleh hias pedang. Kalau mereka ada pedang lah. Dengan emas tak boleh, dengan perak pun tidak boleh. Jadi tengok balik hadis yang kita baca. Wa ala sayfihi dhahabun wa fiddah. Dan di atas pedang Nabi ada emas dan perak. Jadi disebut oleh Imam Al-Qattan hadis ni dhaif. Maka tak boleh jadi hujah kepada halal dan boleh kita menghiaskan pedang ataupun alatan perang secara umum dengan emas. Lepas tu ni, kalau kita takdirkan hadis ini sahih sekalipun, maka kita pikul di atas pedang Nabi ada emas, itu maksudnya ialah celupan emas. Celupan emas yang sangat sedikit. Jadi isi dalam dia tu benda lain. Mungkin daripada perak isi dalam dia, ataupun besi, tapi dia celup dengan emas. Dan emas tu sedikit. Nak tahu sedikit ataupun banyak, bila kita letak pada api, ataupun kita bentangkan kepada api. Contoh ni kita sadur dengan emas. Bila kita bentang pada api, dia tak jatuh emas tu. Nak beritahu sikit sangat, boleh jadi terbakar semua sekali dah. Bakar semua ni. Sebab sikit sangat emas tu. Ataupun emas tu tak jatuh. Tapi kalau emas tu jatuh, meleleh sikit-sikit, itu mana emas tu banyak, maka dilarang. Jadi kat sini, kalau ikut mazhab Syafi'i, kalau kita takdirkan hadis sahih, maka itulah caranya. Dia sekadar tamwih. Boleh? Faham betul? Cumanya masih menjadi isu lah. Kerana apa? Kerana dalam mazhab Syafi'i juga, perbuatan menyadur sesuatu dengan emas itu haram. Jadi adakah Nabi sadur sendiri?
Contoh ni besi, Nabi sadur dengan emas. Haram tu, menyadur tu. Walaupun menggunakan selepas tu, dia benarkan. Kalau saduran emas tu sedikit, nipis. Jadi perbuatan menyadur haram, menggunakan selepas tu halal. Jadi perbuatan menyadur tu adakah Nabi buat? Maknanya kalau Nabi buat haram lah. Takkan Nabi buat benda haram. Maka disebut oleh para ulama, boleh jadi Nabi dah dapat pedang tu dah mumawah, dah memang disadur, bukan Nabi yang menyadur, maka tak haram. Yang menggunakan pedang yang memang sudah disadur tak haram, istidamah tu tak haram. Faham tak? Nah. Jadi Nabi tak buat tamwih, Nabi juga tidak menyuruh tamwih dengan emas. Ya Allah. Qala Talib, telah berkata Talib. Talib sini bukan pelajar. Talib sini makna Talib ibnu Hujairin, orang yang ada dalam sanad tadi. Fasa'altu anil fiddah, maka aku tanya dia. Aku tanya siapa? Aku tanya Hud. Aku tanya Hud tentang fiddah. Faqala kanat qabi'atus sayfi fiddatan. Maka dijawab oleh Hud, adalah qabi'ah, hulu pada Nabi dibuat daripada fiddah. Hadis 108, wa bi qala hadatsana Muhammad ibn Syuja'in al-Baghdadi qala hadatsana Abu Ubaidah al-Haddad an Uthman ibn Sa'd an ibn Sirina qala sana'tu sayfi ala sayfi Samurata ibn Jundub. Daripada Ibnu Sirin telah berkata, aku buat pedang aku ni ikut cara, ikut bentuk, ikut rupa pedang Samurah bin Jundub. Wa za'ama Samurah, za'ama dengan mana qala, yakin, telah berkata Samurah annahu sana'a sayfahu ala sayfi Rasulillah. Samurah pula mendakwa dan berkata beliau buat pedang tu mengikut pedang Nabi SAW. Jadi kat sini Ibnu Sirin kata, aku pedang ni aku ikut pedang Samurah bin Jundub. Dan Samurah bin Jundub kata pedang dia tu ditiru pedang Nabi SAW, bentuk tu. Boleh? Ya Allah. Wa kana Hanafiyan, dan pedang tu pula pedang Nabi je lah, Hanafiyan. Hanafiyan tu bukan pedang tu bermazhab Hanafi. Tak. Pedang warna bermazhab Syafi'i, tak. Hanafiyah maknanya apa? Nisbah kepada Bani Hanifah. Ini satu kabilah. Ini kabilah Musailamatul Kadzab ni. Dan puak ni sangat pakar dalam membuat pedang. Jadi pedang tu daripada sana, daripada Bani Hanifah. Satu kabilah daripada puak-puak Musailamah al-Kadzab. Hadis 109, wa bi qala hadatsana Uqbatu ibnu Mukram al-Basri qala hadatsana Muhammad ibnu Bakr qala an Uthman ibn Sa'd wa bi hadzal isnad nahwah. Terus baca sikit lagi, dua hadis lagi. Nak habis. Hadis tentang sifat besi Nabi, sifat baju besi Nabi. Bismillah. Babu ma jaa fi sifati dir'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada membincangkan tentang sifat baju besi Nabi alaihi salatu wassalam. Baju besi ni dipakai untuk buat perang lah. Boleh. Dan Nabi alaihi salatu wassalam ada 7 baju perang. Ada yang bernama Zatul Fudul. Fudul ni lebihan. Pemilik lebihan. Nama baju besi tu pemilik lebihan. Kerana dia sedikit panjang. Lebih pada panjang tu. Zatul Fudul. Dan Zatul Fudul inilah yang dihadiah, yang dicagar oleh Nabi kepada Abi Asyam al-Yahudi. Bila Nabi nak pinjam apa? Gandum ke ataupun syair, barli. Tak. Maka Nabi cagar gadai Zatul Fudul. Nah. Nabi juga ada dir'un, baju besi yang bernama Zatul Wishah, Zatul Hawashi, ada nama fiddah. Fiddah. Ada nama As-Sughdiyah. As-Sughdiyah. Ataupun boleh baca As-Su'diyah bila ain. Ataupun sin tu boleh jadi tukar jadi sad. As-Sughdiyah. Dia baca 3-4 wajah. Dikatakan As-Sughdiyah ini ialah baju besi Sayyidina Daud alaihissalam yang dipakai oleh beliau ketika mana membunuh Jalut. Mungkin diwarisi sampai kepada baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian Nabi juga ada baju besi yang bernama Al-Batra.
dan juga Al-Khirniq. Ada 7 kan? Kita baca hadis. Wa bihi ilai qala haddatsana Abu Sa'id Abdullah bin Sa'id al-Ashajj qala haddatsana Yunus bin Bukair an Muhammad bin Ishaq an Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Zubair an abi an jaddihi Abdullah bin Zubair an Zubair bin al-Awwam, dari daripada Sayyidina Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin dir'an, adalah di atas Nabi pada perang Uhud 2 dir'ah, 2 baju besi. Mana Nabi pakai baju besi satu, lepas tu satu pasang lagi. 2 pasang pakai baju besi. Boleh? Nah, ini dalil kepada apa? Kepada Nabi yang ambil berat tentang peperangan. Bukan jenis orang sedih, tak ada utara. Nak perang, persediaan tak ada tak. Nabi orang yang ambil berat, ada persediaan. Dan juga dalil kepada di samping kita berserah kepada Allah Ta'ala, kita kena usaha. Jadi Nabi usaha pakai pelindung badan. Lepas tu berserah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Nabi pernah sebut, iqilha wa tawakkal. Mana ikat unta tu tak pada tiang, kemudian tawakal, terlepas. Tapi usaha dulu, ikat dulu. Tak boleh tidur. Sebab apa? Sebab orang bagi ilmu ni Allah. Kita tidur tu, kita mengaji, kalau orang tak nak bagi, orang taklah bagi. Tu kita sebut tak berapa cerdik lah. Kita tak boleh lari daripada sunnatullah. Apa yang Allah jadikan di muka bumi Allah Ta'ala ini ialah mesti ada sebab, musabab. Jadi sebab tu kena ambil, kena buat. Kemudian barulah bertawakal. Nabi pun buat perkara yang sama. Allah, ya Allah. Jadi pada kana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Uhudin dir'an. Jadi Nabi alaihi wasallam pada perang Badar, perang Uhud ada 2 baju besi. Fanahadha ila as-sakhrati falam yastati'. Kemudian Nabi nak naik atas batu. Nabi tak mampu ketika itu. Sebab apa Nabi nak naik atas batu? Sebab pada perang Uhud ini dikatakan dan dihebahkan Nabi telah wafat. Jadi umat Islam ketika itu lemah semangat lah. Pemimpin, Nabi lagi, Rasul lagi. Mereka lemah semangat. Jadi Nabi nak naik atas batu, nak tunjuk diri Nabi masih hidup supaya mengembalikan semangat kepada mujahidun pada zaman itu, pada sahabat. Cuma yang disebabkan 2 baju besi itu berat, maka Nabi tak mampu naik di atas batu. Tak. Ada pandangan mengatakan tak mampu naik itu sebab Nabi luka. Nabi ada luka kat kepala, kat jabin, dahi belah kanan, belah kiri, alaihi salatu wassalam. Dia banyak darah keluar, Nabi letih, Nabi tak mampu naik. Boleh? Jadi setara itulah Nabi kita berjuang. Kita tak setara tu. Ya Allah, khair. Kemudian fa'aq'ada Talhata tahtah. Maka Nabi dudukkan Sayyidina Talhah di bawah Nabi. Fasa'ida an-Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta stawa 'ala as-sakhrah. Kemudian Nabi naik di atas Sayyidina Talhah dan Nabi pun naik dan panjat atas batu. Jadi Sayyidina Talhah jadi seperti sulam lah. Sulam ni bertangga kepada Sayyidina Rasulullah untuk naik di atas batu. Qala, telah berkata. Siapa telah berkata ni? Sayyidina Az-Zubair ibn al-Awwam, sami'tu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dan hari itu aku mendengar Nabi berkata, aujaba Talhah. Telah wajiblah bagi Talhah. Wajib bagi Talhah apa dia? Telah wajib bagi Talhah disebabkan perbuatan ditolong aku tu. Tak, wajib bagi dia syurga. Boleh? Sebab perkara tu sangat besar kesan dia. Bila umat Islam tengok Nabi, umat Islam makin semangat untuk terus berperang, berjuang. Faham betul? Ada juga pandangan ulama kata Nabi aujaba Talhah, wajib bagi Talhah itu syurga kerana pada hari tersebut iaitu perang Uhud, Sayyidina Talhah ini menyerahkan tubuh badannya sebagai benteng untuk melindungi Nabi SAW. Sehingga pada badan beliau ada 80 lebih tikaman. Ya Allah. Dan tangan pun
diputuskan. Ha? Maka oleh yang demikian Nabi sebut aujaba talhah. Nah, hadis yang terakhir untuk malam ini ialah wa bi ilai qala hadatsana Ahmad ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan ibnu Uyainah an Yazid bin Husaifah an Sa'ib ibn Yazid, daripada Sayyidina As-Sa'ib ibn Yazid, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana alaihi yawm Uhud dir'an, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana perang Uhud, Nabi pakai dua baju besi. Qad dhahara bainahuma maknanya salah satu daripada baju besi itu dijadikan bahagian zahir, bahagian luar, satu lagi bahagian dalam, mana dua lapis lah, mudah bahasa. Betul? Nah, jadi selesai kat situ, alhamdulillah. InsyaAllah pada sesi yang akan datang, itu pada Selasa minggu depan. Minggu keempat kita baca hari Senin, minggu lain kita baca hari Selasa, InsyaAllah ta'ala. Jadi Selasa depan kita baca bab yang berkaitan dengan sifat topi perang Nabi SAW, iaitu pada hadis 112. Boleh? InsyaAllah selesai. Cukup sekadar tu, kita tutup majlis kita. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz.